Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati dan dikasihi sekalian, pada malam ni sebelum tidur, jadikan dia satu santapan rohani buat kita semua. Mudah-mudahan kisah ni dapat disampaikan kepada anak-anak, dapat diceritakan. Jadikanlah saat paling indah dalam hidup kita bila kita ada peluang untuk berdamping anak-anak, kerana tiada waktu yang lebih mahal berbanding waktu kita dapat duduk dengan mereka, tuan-tuan. Pada hari ini mereka merupakan anak-anak bawah naungan kita. Satu masa besok mereka jadi pemimpin, mereka akan keluar daripada rumah, mereka akan bawa pergi ke tempat yang lain. Maka jadikanlah seindah-indah waktu tu untuk mereka ingat pada Allah SWT. Malam ni sengaja saya panjangkan sikit sesi, dan anak-anak saya pun kebetulan pada waktu ni nak belajar menjalankan sistem OBS. Jadi mudah-mudahan ada peluang untuk kita mengingatkan satu sama lain. Jadi satu kisah yang saya nak bawa pada tuan-tuan, kisah daripada Sahih Bukhari tentang kehidupan para sahabat. Seorang daripada mereka bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa ni terkemuka sebagai salah seorang sahabat yang sangat faqih, menjadi rujukan sahabat-sahabat selepas wafatan Nabi SAW. Abu Musa al-Asy'ari ni, tuan-tuan, untuk tuan-tuan, beliau datang dari Yaman, daripada kabilah Asy'ariyin, yang terkemuka dengan sifat kooperasi mereka yang begitu mempunyai keprihatinan dalam membantu. Mereka punya makanan sharing sama-sama. Nabi kagum dengan amalan berhemah dan juga masyarakat mereka. Dan Musa Asy'ari radhiyallahu anhu ni yang mula-mula menunjukkan kepada kita kaifiat bersalam dengan seseorang, iaitu datangnya Musa ke Madinah, maka beliau bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Abu Musa Asy'ari ni, untuk tuan-tuan, akhirnya telah dilantik menjadi pemimpin pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, diberikan jawatan amir di Kufah dan juga Basrah di Iraq. Satu hari ketika Musa Asy'ari duduk bincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, kaum muslimin yang ada di tempat lantikan Sayyidina Umar itu, maka dihidangkan untuk mereka daging ayam. Untuk tuan-tuan, kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi kita makan ayam, tapi tak kerap lah. Nabi ni seorang yang sangat sederhana sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada Nabi makan. Kalau tak ada, usah minta. Kalau ada, makan. Jangan banyak tanya. Nabi berpantang, kerana antara makanan yang tidak dimakan oleh Nabi SAW, contohnya dhab. Dhab ni binatang yang terdapat di padang pasir, seekor biawak yang lain daripada biawak tempat kita. Biawak tempat kita ni lidahnya bercabang, tapi biawak di tempat padang pasir di Saudi, di Mesir, di Pakistan dan sebagainya, biawak ni lidahnya macam lidah manusia. Dan kemudian ekornya macam ekor buaya. Adalah keajaiban tentang dhab ini. Cerita tentang keimanannya kepada Rasulullah yang dibawakan Imam Ibn Katsir sebagai contohnya dalam Bidayah wa Nihayah. Nanti saya ceritakan, bukan waktunya sekarang. Yang penting, Musa Asy'ari radhiyallahu anhu ketika duduk bersama dengan teman-temannya itu, tiba-tiba datanglah hidangan, dibawakan hidangan. Dalam hidup ni, antara perkara yang perlu kita segerakan adalah hidangan bila ia siap diadakan. Kalau datangnya hidangan dan juga semayang, utamakanlah hidangan selagi waktu semayang masih luas. Takut nanti tengah sembahyang teringat pula makanan yang dihidangkan, teringat udang galah, teringat makanan-makanan yang dihidangkan, nanti ganggu khusyuk salat kita. Di samping itu, jenazah kalau dah siap untuk dikebumikan, jangan ditangguh-tangguh lagi, lekaslah mengebumikannya. Begitu juga kalau seorang anak gadis yang layak untuk dikahwinkan, kahwinkan. Jangan nanti-nanti lagi, ia boleh mengundang banyak fitnah contohnya. Itu antara perkara-perkara yang diajar dalam Islam, jangan ditangguh-tangguhkan. Jadi bila hidangan ni sampai, Abu Musa Asy'ari menghidangkannya, menjamunya, dan menjemput sekiranya hadir untuk makan jamuan tersebut. Tiba-tiba salah seorang daripada yang hadir tidak makan. Duduk, tengok, perhatikan. Lalu Abu Musa Asy'ari yang alim lagi faqih ini bertanya kepadanya, "Hai orang muda, kenapa kau tak makan?" Jawapannya, "Saya tak makan ayam, tuan." "Kenapa kau tak makan ayam?" "Saya tak makan ayam kerana saya nampak ayam ni makan najis. Mulai hari itu saya tidak makan ayam langsung." Maka Abu Musa Asy'ari pun panggil dia diam, tidak mahu malukan dia. Ini kaedah menasihati orang, tuan-tuan. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau menasihati orang di khalayak ramai sehingga mengaibkannya, itu bukan menasihati, itu memalukannya. Kalau engkau perlu menasihatilah dia dengan tertutup, supaya ia mudah untuk diterima. Maklumlah manusia ni ada egonya sendiri. Yang pentingnya, Abu Musa Asy'ari panggil budak muda ini dan bercakap dengannya slow-slow. "Wahai anak muda, engkau ni dalam hidup jangan ikut nafsumu, emosimu, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah SWT mengajar kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Contoh yang paling baik dalam hidup adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai engkau tidak mahu makan ayam kerana alasanmu engkau melihat ia najis,
Nabi SAW adalah manusia yang sebaik-baiknya, yang diminta oleh Allah untuk kita mencontohinya, ambil contoh tauladan daripadanya, pun makan ayam. Maka tuan-tuan, kisah ni ada dalam Sahih Bukhari bagi menampak kepada kita betapa pentingnya dalam hidup ni jangan jadikan nafsu syahwat kita sebagai Tuhan. Jangan jadikan nafsu syahwat kita ni sebagai alasan untuk kita menolak atau menafikan sesuatu. Jadi kita dalam hidup ini melihat sebahagian orang menjadikan nafsu dia untuk menilai. Jadi bila sesuatu yang selari dengan nafsunya dia ikut. Kalau perkara itu tak selari dengan nafsunya, maka dia tolak. Sedangkan seorang Muslim, tuan-tuan, tidak menjadikan nafsu atau perasaan sebagai rujukan. Dia menjadikan Quran dan juga sunnah sebagai rujukan. Jadi seorang Muslim yang baik apabila menilai apa yang ada dalam Islam, dia ikut. Yang buruk dia tinggalkan. Dan kat sini saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, bukanlah makna kita kena makan ayam sokmo tiap-tiap waktu, bukan begitu maksudnya. Tapi kita jadilah orang yang bersederhana. Kita makanlah secara balance. Orang panggil balance diet lah kan. Maknanya ada makanan makan, alhamdulillah. Tapi jangan kita menafikan satu perkara kerana ia mengikut hawa nafsu kita, ataupun kata fulan bin fulan yang tak boleh jangan kita untuk masuk syurga. Ikutlah Rasulullah SAW. Jadi itu sebab Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Dalam hadis sahih yang boleh kita lihat dalam riwayat beberapa para ulama, antaranya Ibn Abi Asim, bahawanya tidak akan beriman orang itu sampailah hawa nafsunya menuruti apa yang aku ajarkan. Hawa nafsunya tunduk pada apa yang aku tunjukkan. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam perkara ni, bahawa hadis ini merupakan hadis sahih. Jadi yang kita kena tanamkan dalam diri kita adalah mengikut Rasulullah SAW. Jadi pengalaman negatif seseorang dalam kehidupannya tidak boleh dijadikan rujukan. Ini melibatkan emosi, melibatkan pandangan peribadi, yang menyebabkan dia mengharamkan makan ayam. Istilah orang sekarang vegetarian lah tuan-tuan. Kalaulah kita ni nak jadi vegetarian, kenapalah Allah jadikan kat muka bumi ni macam-macam binatang boleh kita makan. Tuan-tuan ni ayam, itik, lembu, kambing. Kalau tak makan banyak, makan sikit. Jangan kita menafikan perkara ini lalu mengatakan sebaik-baiknya jadi vegetarian macam orang Hindus sebagai contohnya, atau orang tertentu. Bukan tuan-tuan. Kita ikut Rasulullah SAW. Jadi kita mesti tunduk pada ketetapan syarak yang melihat bahawa makanan ini halal untuk dimakan. Cuma banyak sedikit itu bergantung kepada keadaan. Kalau kita pergi makan rumah orang umpamanya, makanlah sikit. Kalau kita kat rumah ada makanan itu, makanlah setakat yang ada. Kalau tak ada, usah diminta. Mana seimbang dalam kehidupan. Apapun, orang Jepun antara orang yang paling kurus dalam dunia ni ikut kajian. Ada satu majalah antarabangsa menceritakan orang paling kurus dalam dunia ni orang French people, Russian dan juga Japanese. Kenapa? Kerana mereka ni kalau makan suku separuh. Suku karbo, suku lagi protein dan separuh adalah sayur-sayuran. Inilah ikut kajian makanan yang paling baik. Maklumlah dalam kehidupan pada ini kita tak kuat kerja macam datuk nenek moyang kita yang bekerja membanting tulang di bendang, memerlukan karbo macam nasi yang banyak. Tapi kita bukan seperti mereka. Jadi tuan-tuan, dalam Islam tidak dibenarkan seorang menjadi pengamal vegetarian, mengharamkan daging ke atasnya. Apalagi amalan tersebut merupakan satu falsafah yang bertentangan dengan Islam, yang menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Sekianlah untuk renungan kita pada malam ni. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan sekali lagi. Sampaikanlah video ni, like lah, komen dan share kepada semua tuan-tuan kita. Moga-moga ada kebaikan padanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najazat taibin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.